Penularan hantaran media sosial yang menghina, berunsur fitnah, palsu dan mengelirukan berkaitan yang di-Pertuan Negeri Sabah TYT Sabah merupakan satu kesalahan. Peguam Besar Negeri Datuk Brandon Keith Soh berkata pihaknya memandang serius perbuatan tidak bertanggungjawab itu. Datuk Brandon dalam kenyataannya menegaskan hantaran tidak berasas dan tidak tepat boleh menjejaskan keyakinan serta kepercayaan rakyat terhadap institusi ini. Jawatan TYT Sabah merupakan bahagian penting dalam kerangka perlembagaan negara dan hendaklah dihormati sebagai lambang perpaduan, kesinambungan serta kedaulatan. Penyebaran maklumat menghina, direka atau mengelirukan boleh dianggap sebagai kesalahan serius seperti di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1949 serta Kanun Keseksaan. Sehubungan itu, Jabatan Peguam Besar Negeri akan mengambil tindakan undang-undang sewajarnya untuk menangani penyebaran fitnah serta demi memelihara ketenteraman dan keharmonian di negeri ini. Nelayan tawau kini didedahkan dengan teknologi digital melalui program Ko Nelayan. Seramai 28 penerima mendapat RM440,000 pembiayaan program Ko Nelayan selain pendedahan teknologi eSmart. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, aplikasi berasaskan satelit itu membantu nelayan mengesan lokasi ikan, sekaligus mengurangkan kos operasi dan meningkatkan pendapatan. Datu Nizam berucap pada majlis penyerahan skim pembiayaan di bawah program peningkatan pendapatan nelayan dan keusahawanan Ko Nelayan Wilayah Tawau 2025 di Tawau. Program ini sebahagian agenda Sabah Maju Jaya bagi merangsang ekonomi luar bandar dan mengurangkan kemiskinan. Ko Nelayan yang ditubuhkan sejak 1981 bertanggungjawab memperkasa komuniti nelayan dengan kredit, latihan dan infrastruktur, kini diperkukuh dengan pendigitalan. Inisiatif ini dijangka memberi impak positif kepada ekonomi nelayan Tawau serta membuka peluang pekerjaan di luar bandar. Met Malaysia menjangkakan kawasan bertekanan rendah yang terbentuk akan meningkatkan intensitinya namun bergerak ke arah Vietnam. Ia dijangka berlarutan hingga 1 September namun bukan dalam bentuk ribut dahsyat seperti tular baru-baru ini. Kita tidak menjangkakan akan berlaku ribut peti dahsyat seperti mana yang tular baru-baru ini di media sosial, dan kita menjangkakan akan berlaku ribut peti yang lebih panjang, itu dalam tempoh sehingga 1 September nantilah. Yang kita jangkakan pada hari ini keadaan cuaca masih juga boleh berlaku ribut peti tapi dalam skala yang lebih panjang lah berbanding sebelum ini. Kalau kita tengok berlaku ribut peti dengan intensiti yang lebih kuat lah. Itu angin kencang dengan hujan lebat berlaku sekali. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Met Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang 40 hingga 50 km sejam dengan ombak setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Berbahaya kepada bot kecil dan aktiviti sukan laut. Orang ramai dinasihat sentiasa peka maklumat cuaca semasa melalui Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Kerja-kerja penambahbaikan dijalankan di Pasar Besar Kota Kinabalu berjalan lancar. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu yang melawat Pasar Besar itu berpuas hati dengan kemajuan kerja-kerja pembaikan. Jelasnya, pasar yang lebih bersih, lebih bersanitasi dan lebih sihat bakal dinikmati oleh para peniaga serta orang awam. Antara penambahbaikan itu termasuk pemasangan loji penyah garaman untuk memproses air laut menjadi air minuman bagi kegunaan peniaga dan penjaja di pasar itu, serta pengenalan teknologi pembersihan hijau bagi menghapuskan bau busuk di kawasan sekitar. Pemasangan loji penyah garaman dan teknologi pembersihan hijau tersebut dijadualkan siap Oktober tahun ini. Datuk Christina turut menggesa di BKK untuk membaiki cerun licin di pasar ikan bagi mengelak peniaga dan pengunjung terjatuh.
Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman menerima kunjungan hormat daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Aziza Nawawi di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bagi memperkenal diri secara rasmi selepas pelantikannya sebagai Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Datuk Azizah mengangkat sumpah jawatan tersebut pada 28 Julai 2025 menggantikan penyandangnya Tan Sri Abdul Rahman Sebli. Datuk Azizah berasal dari Sibu, Sarawak, mencatat sejarah apabila menjadi wanita pertama memegang jawatan tertinggi dalam sistem kehakiman di Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, Tun Musa turut menerima kunjungan Panglima Markas 5 Division Major General Datuk Nurul Azril Arifin. Kunjungan bagi memberikan taklimat kepada Tun Musa mengenai kawalan kuota sempena Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2025 yang akan berlangsung nanti. Sementara itu, Polis Sabah menugaskan lebih 300 pegawai dan anggota bagi memastikan kelancaran perbarisan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Ketua Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam SSC Datuk Abdul Fuad Abdul Malik berkata, anggota ditempatkan di sepanjang laluan perbarisan di Jalan Tun Fuad Stephens. Dianggarkan 300 lebih anggota daripada semua bahagian dan cawangan digerakkan untuk memastikan kelancaran dan juga kawalan keselamatan ketenteraman awam dalam keadaan yang aman dan tenteram. Datuk Abdul Fuad ditemui RTM dalam raptai penuh sambutan di dataran Bandaraya Kota Kinabalu. Justru orang ramai dinasihatkan mematuhi arahan polis dan petugas keselamatan supaya sambutan berlangsung teratur, aman dan selamat. PDRM Sabah juga komited memastikan program berlangsung penuh semangat patriotisme tanpa sebarang insiden tidak diingini. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia sebagai platform memupuk kasih sayang, hormat dan semangat keprihatinan. Ia tidak seharusnya dilihat semata-mata sebagai acara menaikkan jalur gemilang atau menyanyikan lagu patriotik. Datuk Redona berkata semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam bentuk amalan hidup seharian termasuklah membina masyarakat prihatin dan bersatu padu. Seterusnya melangkah ke hadapan sebagai negara yang aman, sejahtera dan berdaya maju. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Kebangsaan di Tadika Korongkom, Kota Marudu. Datuk Redona turut menggesa kerjasama semua pihak dalam membanteras isu buli dengan menekankan peranan ibu bapa, sekolah dan masyarakat. Majlis turut dimeriahkan dengan persembahan kanak-kanak dan pertandingan busana tradisional keluarga bagi menyemarakkan semangat cintakan negara dalam kalangan komuniti. Kontingen Sabah sedia mempertahan gelaran juara pada Tamasya Sukan Ijtihad Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia IJPAM 2025. Kejohanan itu akan berlangsung di Skudai Johor bermula 8 hingga 13 September depan. Sabah menghantar lebih 200 atlet dan delegasi dalam usaha mengekalkan kejuaraan dicapai pada edisi 2023 yang diadakan di negeri ini. InsyaAllah akan cuba untuk mempertahankan kejohanan itu. Saya juga menyeru kepada pasukan atau rombongan dari Sabah ini agar menjaga nama baik negeri kita, kemudian mempertahankan apa yang ada, dan yang ketiga menjadikan ini sebagai wadah untuk mengerat silaturahmi, ukhuwah di antara kita dan antara agensi agama yang lain. Datuk Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian kepada pemberita selepas Majlis Amanat dan penyerahan bendera Sabah kepada kontingen IJPAM Sabah di Kota Kinabalu. Kejohanan itu bukan sahaja pentas persaingan sukan, malah menjadi wahana persahabatan dan perkongsian ilmu melalui konvensyen pegawai serta kaki tangan agama yang diadakan serentak. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Fadzril Hisham Afandi di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.